tajuk ialah Babur Raja'ati wal Iddati wal Istibra'i iaitu bab pada menyatakan tentang rujuk. Rujuk ni ialah kembali kepada nikah. Bila berlaku perceraian boleh rujuk dalam waktu iddah. Jadi bab rujuk, bab iddah dan bab al-istibra', iaitu membersihkan rahim. Kalau orang tu bercerai, mengandung, kena tunggu rahim tu bersih, ataupun kena tunggu waktu suci. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid darain amin. Kata musannif rahimahullah, mudah-mudahan manfaat kepada kita ilmunya dalam dua negara. Katanya, adapun rukun raj'ah itu 3 perkara. Rukun rujuk, ini kita buat fiqh ya. Kita rukun rujuk, nak rujuk balik, kalau berlaku perceraian, nak rujuk balik, ada 3 perkara. Pertama, sirah. Sirah itu lafaz rujuk tu. Aku rujuk engkau, atau aku kembalikan engkau kepada aku. Itu namanya lafaz rujuk atau sirah. Yang kedua, isteri. Mestilah ada isteri ya. Kalau bukan isteri tak boleh nak rujuk. Ataupun kalau dah tolak bain, sama ada bain apa sughra atau kubra. Kalau kubra tu talak 3 lah. Kalau sughra tu macam dah khuluk, dia tak boleh rujuk. Kalau nak kembali balik, kahwin barulah. Okey, jadi mesti ada 3 ya. Mesti ada 3 syarat, 3 dia punya rukun, iaitu sirah, isteri dan suami, ketiga suami. Maka disyaratkan pada suami itu hendaklah ada ia sah berkahwin dengan sendirinya. Jadi maksud dengan sendirinya itu artinya dia memang boleh kahwin ya, dari segi dia punya layak, ataupun memang dia boleh kahwin ya. Nanti kita uraikan. Tetapi sah ruja'ah, sah rujuk daripada suami yang muhrim dengan haji dan umrah. Ini maksud yang dengan sendirinya ni disyaratkan suami itu hendaklah sah dia berkahwin dengan sendirinya. Maksudnya sebab itu dia kata suami yang muhrim, yang muhrim ini ialah yang berihram haji dan umrah, sah kerana sah ia berkahwin dengan sendirinya pada jumlahnya dan tegahnya itu sebab ihram juga. Maksud dengan sendiri itu, kalau tidak kerana ihram, boleh tak dia kahwin? Boleh. Maka cukuplah syarat tu. Kalau bukan kerana ihram, boleh tak dia kahwin? Boleh. Maka dia sah dia punya rujuknya, walaupun dia dalam keadaan muhrim, walaupun dia keadaan berihram, dia rujuk boleh. Dia yang tak bolehnya ialah kahwin, kahwin baru ataupun mengakad nikahkan. Tapi kalau memang dia suami, walaupun dia ceraikan bini dia dalam waktu iddah, dia masih suami lagi. Jadi ini bukan perkahwinan baru ya. Walaupun dia dalam keadaan ihram, dia tetap boleh rujuk. Maka tiada sah raja'ah kanak-kanak. Kalau kanak-kanak nak rujuk, tak sah. Dan orang gila, dan orang murtad, dan yang tergagah. Kita dah bincang dah ya, sebab dari Islam ni boleh kahwin kanak-kanak. Tapi katakanlah lelaki kanak-kanak, perempuan kanak-kanak, yang kahwinkan dia punya walinya, boleh. Tapi dalam bab cerai, dia tak boleh cerai, sebab dia belum sampai
umur lagi untuk menceraikan. Bila kalau cerai tak boleh, maka tak bolehlah rujuk. Jadi dia tak boleh nak ceraikan. Sebab tu kalau dah kahwinkan budak waktu kecil, jadi walinya nak ceraikan tak boleh. Tunggu dia besar dulu baru dia nak ceraikan. Itu kanak-kanak cerai tak berlaku, maka rujuk pun tidak berlaku. Tak sah raja'ah. Tak sah rujuk kanak-kanak. Begitu juga tak sah rujuk orang gila. Orang gila tak boleh. Tapi kahwinnya boleh. Kahwinkan orang biasa dengan orang yang ada masalah sound ni. Okey, kalau ada masalah sound saya cabut dah. Okey, kalau gitu kita tak payah pakai mikrofon ni. Mic ni masalah. Okey, clear? Sekarang Haji Syahri, saya tak pakai mikrofon, lebih baik daripada pakai mic ni. Okey. Kalau apa-apa bagi respon ni. Okey, jadi orang gila rujuk tak sah. Sebab dia mencerai pun tak sah. Tapi kahwin sah. Okey. Begitu juga orang murtad. Orang murtad tak boleh rujuk lah. Dia kena masuk Islam balik ya. Okey, kata Haji Syahri. Okey. Artinya tak boleh pakai mikrofon ni. Okey, kemudian begitu juga orang yang tergagah. Orang yang dipaksa. Seorang mencari isinya, kemudian ada orang pula, kau rujuk balik. Tidak, aku bunuh aku pukul kau orang. Tak boleh. Dia punya rajaahnya, rujukannya. Dan sah rajaah orang yang sakran. Sakran ni ialah mabuk. Sah. Orang mabuk dia rujuk, sah. Sebab kita dah sebut dah, kalau alasannya bab kahwin ni, kahwin cerai, dia tak boleh bergurau. Dan tak boleh juga dalam keadaan maksudnya kalau bergurau ke tak bergurau pun jatuh. Berlaku, kahwin berlaku, cerai berlaku. Kalau mabuk pun berlaku juga. Kecuali kalau dia mabuk yang dipaksakan oleh orang. Tapi kalau dia pilihan dia mabuk, maka kalau dia cerai pun jatuh, kalau rujuk pun boleh. Dan sahaya pun boleh rujuk. Begitu juga safih, sah juga. Safih ialah orang bodoh. Walaupun yang mengurus harta dia orang lain, tetapi bab perkahwinan boleh. Okey, ini bab rujuk. Ada ziramanan. Itu kat ipar saya tu ya. Masuk juga. Okey, boleh dengar. Ada pertanyaan boleh tanya ya. Sah wali itu rujuk isteri anak yang kecil atau gila. Sekira-kira harus ia kahwinkan keduanya dengan syarat yang tersebut dahulu. Jadi bab gila, walinya tolong rujukkan, sah. Begitu juga bab anak kecil tadi, rujuk isteri anak kecil atau gila sekira-kira harus. Jadi sah wali itu merujukkan bagi pihak dia. Okey. Sekira-kira harus ia kahwinkan keduanya. Sebab kalau kahwinkan dulu boleh wali, maka merujuk pun boleh. Tapi merujuk tak berlaku kalau tidak berlaku perceraian. Jadi bila berlaku perceraian dalam iddah baru boleh berlaku rujuk. Maka syarat sirah itu, sekarang ni cerita lafaz dia. Sirah tu lafaz rujuk tu macam mana. Maka syarat sirah itu ialah lafaz yang memberitahu dengan kehendaknya. Jadi kehendaknya nak rujuk mesti jelas lafaz tu yang dia nak rujuk. Ada kalanya sarih. Jadi macam juga kahwin, macam juga cerai, ada guna lafaz sarih, cerai, pisah, talak atau itu sarih. Ada yang kinayah.
ya, aku pulangkan balik. Itu namanya kinayah. Jadi rujuk begitu juga. Ada yang sarih. Sarih tu ialah lafaz yang clear, jelas. Tak ada double meaning, memang clear. Iaitu diguna radattuki ilayya. Kalau dalam bahasa Arabnya, aku kembalikan engkau kepada aku. Kalau sebenarnya gitulah. Aku kembalikan kau balik milik aku. Itu namanya lafaz rujuk, lafaz rujuk yang sarih. Ataupun aku kembalikan kau kepada nikahku, kepada akad nikahku. Itu pun juga sarih, jelas. Atau dalam bahasa Arab, raja'tuki, aku rujuk engkau dalam bahasa Melayunya. Aku rujuk engkau balik. Mesti ada lafaz, ya. Atau dikatakan irtaja'tuki, aku terima kembali akan nikah, aku terima kau kembali. Itu pun makna yang sarih, yang clear, ya. Dan dikatakan juga boleh juga amsaktuki atau bahasa Melayunya aku pegang kau balik. Aku genggam kau balik, aku pegang kau balik. Itu juga makna rujuk. Maka sekaliannya itu, apa yang kita sebut tadi, raja'tuki, aku rujuk engkau, aku pulangkan kau kepada aku, pulangkan kau kepada nikahku, kembali balik kepada aku. Semua lafaz-lafaz itu adalah lafaz yang sarih, lafaz yang clear. Tiada berkehendak kepada niat lagi. Tak perlu niat, memang clear. Kalau yang kinayah, hakim akan tanya, kau ni ada contoh, kita kata nanti kita tengok apa lafaz kinayah dalam bab rujuk, macam juga bab cerai kan. Jadi hakim akan tanya, kau ni ada niat ke nak cerai? Begitu juga ini, kau ada niat rujuk ke? Kalau diguna bahasa yang bukan tak clear kan. Kalau dia kata guna kinayah, contohnya engkau dan aku tak boleh dipisah, dia dah cerai dah. Jadi apa maksud dia? Hakim akan tanya, ni maksud apa ni? Kau nak rujuk balik ke? Dia akan tanya, ya. Jadi itu sarih yang tadi. Dan ada kalanya kinayah. Kinayah ni bahasa sindiran. Maka berkehendak ia kepada niat. Kalau rujuk menggunakan bahasa kinayah, maka berkehendak kepada niat. Mesti apa niat dia? Iaitu seperti katanya, ku kahwin akan dikau. Ataupun aku nikah akan dikau. Ini bahasa sindiran, ya. Sedangkan memang dia dah kahwin, cuma dah cerai. Tapi diguna balik, aku kahwin akan dikau. Jadi kena tanya niat dia. Apa maksud kau cakap ni? Kau nak kata aku kahwin dengan dikau ni? Kau nak rujuk balik ke? Ya. Jadi kalau dia kata, dah lah, aku tak ada pun aku niat macam tu. Saja cakap ataupun aku ingatkan cerita kahwin kami dulu, kan? Atau aku nikah akan dikau. Jadi hakim akan tanya apa niat dia. Dan disyaratkan sah ruja'ah, sah raja'ah itu, rujuk itu dengan tunai. Mestilah secara tunai. Tak boleh dengan ta'liq, ya. Maka tiada sah jika digantungkan dengan waktu atau dengan sesuatu. Kalau dikaitkan dengan waktu, kaitkan dengan sesuatu, tak sah. Seperti katanya, aku kembalikan dikau kepada nikahku sebulan. Kalau dikaitkan dengan waktu, aku rujuk engkau sebulan. Aku kembalikan kau pada nikahku sebulan. Itu kait dengan waktu. Ataupun dengan syarat yang lain. Aku kembalikan dikau kepadaku jika engkau nak. Ada jika pula, ada syarat. Ini tak sah, ya. Rujuk macam ni tidak sah. Dia rujuk mesti mutlak. Aku rujuk akan dikau. Gitu ya. Tak boleh berwaktu, tak boleh jika, tak boleh. Maka jika disebut isteri
ku hendak sekalipun, ya, aku rujuk engkau kalau kau nak. Memang aku nak, kata isteri dia. Tak sah juga. Tiada sah raja' itu sebab ta'liq. Sebab rujuk itu digantungkan dengan jika engkau nak. Tak boleh. Dan isteri pun kata, aku nak. Tak boleh juga. Walaupun ketika itu juga dia jawab. Sebab rujuk tak boleh macam tu. Aku rujuk akan nikah. Habis. Tak boleh kata, aku rujuk akan nikah kalau kau nak. Tak sah. Walaupun isteri tu kata, ya aku nak. Tak sah juga. Okey. Dan demikian lagi. Mana tadi ya? Okey. Dan sunat. Tadi syarat sah. Sekarang ni sunat. Sunat tu tak wajib lah ya. Dan sunat disaksikan raja'ah itu. Artinya bila suami nak rujuk isteri tu, elok sunat ada saksi. Kalau tak ada, sah. Sebab dia kata sunat je. Kitab kita kata sunat je saksi tu. Dan sunat disaksikan raja'ah itu. Maka tiada saksi itu syarat sah raja'ah. Jadi tak ada wajib saksi. Ya. Jadi kalau suami kata dia nak balik pada isteri dia, aku rujuk akan nikah. Okeylah. Bolehlah tidur sekali. Tak ada saksi, tak wajib saksi tu. Cuma dari segi peraturan, cerai dalam mahkamah, rujuk pun kena laporkan juga. Kena daftarkan mahkamah supaya takut nanti kalau sampai dah berlaku cerai 3 kali, nanti ada yang tak mengaku. Jadi perlu didaftarkan. Okey. Dan demikian lagi tiada sah disyaratkan dengan hadir walinya. Jadi tidak perlu pun ada wali. Dan tiada disyaratkan pula redanya. Kalau wali tak reda pun, perempuan tu reda, boleh. Dan reda perempuan itu tidak disyaratkan reda wali dan reda perempuan itu. Jikalau dengan tiada reda keduanya sekalipun, kalaupun isteri pun tak reda, bapa dia pun tak reda, tapi suami dah kata, aku nak rujuk pada engkau, cukup. Sebab isteri itu masih dalam edah. Bila dalam edah, suami lebih berhak. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Suami-suami mereka lebih berhak untuk mengembalikan mereka kepada suami. Jadi tidak menjadi syarat ada saksi, tidak menjadi syarat persetujuan wali, hatta tidak juga menjadi syarat persetujuan perempuan tersebut. Sebab dalam edah suami berkuasa dalam edah ya. Dan demikian lagi, tiada disyaratkan ketahuinya perempuan itu jikalau ia ghaib sekalipun. Jadi tidak jadi apa? Tak syarat pun. Dia cerai kat isterinya tapi di tempat lain isteri tak ada depan mata. Dia aku rujuk balik bini aku. Sah. Walaupun dalam ghaib masa tak ada isteri depan mata. Tapi kalau berlaku rujuk macam ni kena bagi tahulah ya. Takut nanti isteri kata dia dah cerai. Jadi dia cakap dah berlaku rujuk walaupun engkau tak ada tapi aku dah rujuk, dah bagi tahu ada saksi lain. Contohnya lah. Okey. Jadi jikalau ia ghaib sekalipun sahlah raja'ahnya. Tak ada isteri tu depan mata pun tetap sah rujuknya. Maka hendaklah suaminya menyatakan tatkala ia ghaib itu dengan katanya. Kalau nak rujuk cara isteri tak ada depan mata, macam mana cara dia? Suami kata apa? Aku rujuk akan si Fatimah, anak si Zaid kepada aku. Dia kena sebut macam tu, sebut namanya ya. Bininya Fatimah binti Zaid. Maka aku rujuk aku rujuk Fatimah binti Zaid kepadaku semula. Mesti sebut macam tu ya. Sebab dia tak ada depan mata. Kalau ada depan mata, aku rujuk engkau. Tak payah sebut nama. Tapi sebab tak ada depan mata, aku rujuk isteri aku tu Fatimah binti Zaid kembali pada aku. Atau kepada nikahku. Itu cara lafalnya kalau rujuk
secara ghaib, maksud tak ada depan mata. Maka kita ketahuilah yang demikian itu raj'ah itu tiada hasil dengan perbuatan jua. Ini banyak juga orang tanya kan. Tak boleh rujuk dalam mazhab kita Syafi'i dengan perbuatan jua. Arti dia tak sebut rujuk. Peluk-peluk jadi. Peluk-peluk lepas tu setubuh. Tak boleh. Dia kena sebut rujuk dulu. Jadi tidak ketahuilah. Maka kita ketahuilah yang demikian itu raj'ah itu tiada hasil dengan perbuatan jua. Seperti ia watik. Ia watik, ia setubuh. Setubuh tak ikut janda dia lah ya. Dah cerai kan. Dia setubuh jandanya tu. Atau bergurau-gurau. Main-main. Terlajak. Dan berkhabar dengan dia. Dan lainnya. Ataupun dia bersenda gurau. Dan jikalau dengan niatnya sekalipun tiada hasil raj'ah. Walaupun dia setubuh tu niat rujuk lah tu. Ataupun dia main-main gurau-gurau tu dia niat rujuk lah tu. Tak boleh. Dia mesti kata aku rujuk engkau. Aku kembalikan kau kepada aku. Mesti sebut tu. Baru sah rujuk tu ya. Okey. Dan disyaratkan pada isteri itu yang sudah ia dukhul dengan dia, jikalau pada duburnya atau dimasukkan maninya sekalipun. Syarat yang boleh rujuk ni ialah isteri. Isteri pula isteri yang sudah didukhul. Dukhul di sini biasa dukhul pintu depan lah. Tapi zaman sekarang ni pintu belakang pun jadi juga ya. Kalaupun didukhul kat belakang pun kira sah dia sebagai isteri dia. Ataupun tak ada pun dibuat orang kelamin. Disuntikkan juga air maninya ke dalam rahim perempuan tu. Itu pun sudah menjadi isteri dia. Maka sebab apa? Begitu juga kalau orang ambil tabung mani. Mani tu mani negro mana dah. Nak dapatkan baka kuat. Masukkan kat dia. Hukumnya tetap zina. Walaupun tak ada lazat. Tak ada berlaku persetubuhan. Hukumnya zina sebab masukkan mani orang ke dalam bukan isteri dia. Kecuali mani suami pada isteri, okeylah. Jadi dalam hal ini kalau pun belum berlaku persetubuhan tapi mani dia dah masuk daripada bini dia, maka dia dinamakan bini. Dinamakan isteri. Jadi kalau isteri sahlah rujuk tu ya. Kalau berlaku perceraian, kemudian dia rujuk balik, sahlah sebab dia isteri. Maka tiada sah itu pada isterinya yang belum lagi dukhul. Tapi kalau belum didukhul, diceraikan. Bila seorang Ahmad kahwin dengan Fatimah, jadi sebelum lagi setubuh, belum lagi dukhul, diceraikannya. Bila diceraikannya, dia jadi bain. Dia jadi bain sughra. Bila bain sughra, dia tak boleh rujuk. Sama juga khulu'. Dia tak boleh rujuk. Jadi kalau nak kahwin balik, akad nikah yang baru. Ni clear ya. Jadi kalau diceraikan isteri yang belum didukhul, maka dia sudah bain, maka tidak sah rujuk. Bain tu bain lah, macam talak 3 juga. Cuma dia beza, talak 3 tu bain kubra, ini bain sughra. Lagi kerana sudah bain dengan dia, lagi bercerai itu dengan talak. Dia talak bini dia dah sebelum dia dukhul, maka jadi bain. Maka tiada sah jika bercerai itu dengan fasakh. Lagi jangan dengan khulu'. Kalau dengan fasakh atau dengan khulu', maka dia bain. Bila bain, dia tercerai. Bila tercerai, maksudnya tidak boleh dirujuk. Dia boleh balik kembali, tapi namanya perkahwinan baru. Maka tiada sah rujuk jika ada isterinya itu ditalak dengan upah. Lagi belum sempurna bilangan talaknya.
Jadi tidak sah kalau diceraikan isteri dengan upah. Maksudnya cerai upah ni khuluk lah, tebus talak. Kalau isterinya menebus, dia kata, abang ceraikanlah saya bayar 5,000. Jadi abang kata, okey saya setuju. Ataupun suami kata, kau nak cerai sangat boleh, aku ceraikan kau dengan syarat bayar 10,000. Isteri kata okey, aku setuju. Maka tertebuslah talak. Bila tertebus talak, artinya tak ada debain surah, masa tak ada edah lagi dah. Tak ada edah. Jadi kalau balik bain surah, artinya dia tak boleh rujuk. Kalau nak balik kahwin baru. Tu cerita dia. Tidak sah rujuk. Kalau yang cerai secara tebus talak ni, maka tiada sah ia rujuk akan yang sudah talak 3 bagi yang merdeka dan 2 pada yang sahaya. Jadi kalau talak 3, artinya dah bain kubra. Kalau sughra pun tak boleh, kubra lagi tak boleh. Bain kubra tak boleh rujuk sebab talak 3. Tak boleh rujuk. Kalau nak kahwin lagi, boleh. Itu pun tak boleh juga. Kena muhallil, kena cina buta dulu, istilah orang Melayu lah. Ini bagi orang merdeka boleh 3 kali talak. Tapi kalau bagi orang hamba, tapi hamba kita tak ada ini, tapi kalau hamba tidak masuk, hukumnya tetap ada. Kalau ada hamba, dia cuma boleh talak sampai 2 je. Dah talak kali kedua, dia tak boleh rujuk dah. Artinya dia macam orang merdeka talak 3, hamba talak 2 je. Tak boleh rujuk dah. Okey, Aisyah. Mama apa ni? Okey, ini anak saya ni ya. Okey. Aisyah, ada apa nak tanya? Boleh bagi tanyaan, pandangan. Okey, kita boleh bincangkan di sini. Okey. Lagi ada ia dalam eddahnya. Lagi ada ia dalam eddahnya. Di syaratnya mesti dalam eddah. Nak rujuk ni mesti dalam eddah. Maka tiada sah jika ada sudah selesai eddahnya. Lagi yang tertentu. Kalau eddahnya dah habis, maka tak boleh. Okey, Tuan Haji Syahri ada nak tanya. Assalamualaikum ya Maqari. Kawan saya tercerai isteri di rumah tanpa memaklumkan kepada jaiz. Bolehkah dia rujuk dengan serta-merta tanpa maklum ke jaiz? Okey, kalau tanya fiqh boleh. Kalau tanya undang-undang tak boleh. Ya. Jadi boleh tak rujuk? Boleh. Aku rujuk engkau. Boleh. Tetapi selepas itu hendaklah didaftarkan ke mahkamah. Dan mungkin juga boleh kena penalti. Macam juga cerai di luar mahkamah. Kita rujuk pun kena daftarkan juga. Ya, sebab dari segi fiqh sah, boleh rujuk gitu je, tak payah saksi pun. Tetapi dari segi undang-undang, ya, nanti kalau tidak didaftarkan, nanti bila berlaku perceraian, katakanlah perceraian itu kali ketiga, dia pun rujuk balik. Bila rujuk balik, isteri kata dah kali 3 ni. Hakim tanya, isteri kata 3 kali ni, kamu kata apa? Baru sekali tu hakim. Itu yang kita tak nak tu. Sebab itu perlu didaftarkan. Kita tak nak nanti suami kata, padahal dah 3 kali, mungkin dah 4-5 kali dah pun. Tapi bila dibawa ke mahkamah, dia kata sekali je. Memang dari segi hukum, hakim akan pegang cakap suami. Soal dia berdusta, itu dengan Allah. Tapi kalau dia berdusta, haram selama-lamanya sampai dia mati. Dia pakai bini itu ya. Dah talak 3, dia rujuk juga. Mana boleh? Okey, itu untuk je ya. Saya ajak ringkas je lah ya. Okey. Yang penting boleh ikut ya jawapan saya. Okey. Dengan syarat dia dalam eddah. Maka tiada sah jika ada sudah selesai eddahnya. Kalau eddahnya dah habis, tak boleh rujuk. Jadi apa yang boleh? Pinang balik ya. Pinang balik.
Fatimah memang edah dah habis, tapi kita fikir elok kita kahwin balik kot. Pinang balik lah. Tapi berbeza dengan edah. Kalau edah ni isteri tak boleh lari sebab dia masih lagi hak suami. Tapi kalau dah habis edah, isteri boleh kata agaknya jodoh kita setakat inilah. Kebahagiaan kita setakat ini je. Dia boleh kata gitu. Tapi kalau dalam edah, dia tak boleh kata gitu. Sebab wa bu'ulatuhunna ahaqqu biradina. Suami berhak dalam edah merujuk balik. Ahaqqu biradina. Boleh memulangkan perempuan tu kepada dia semula. Tapi bila dah cerai, tambah pula janda dia boleh menentukan kehidupan dia. Dia tak boleh, bapanya tak boleh paksa dah. Kalau anak dara, bapanya boleh mujbir, boleh paksa. Tapi kalau janda, bapa tak boleh paksa. Dia kena tanya mempunyai diri janda tu. Okey. Maka tiada sah rujuk. Okey. Seperti dikatanya salah seorang daripada kedua kamu kembali kepada nikahku. Lagi menerima halal baginya. Maka tiada sah rujuk perempuan yang murtaddah. Jadi kalau dalam edah boleh. Kalau dah balik dah habis edah tak boleh dia boleh rujuk. Dan juga tiada sah rujuk perempuan yang murtaddah. Murtaddah ni ialah perempuan yang murtad. Tidak sah rujuk. Dan jika mendakwa isterinya itu selesai eddahnya, padahal perempuan itu bereddah dalam bulan, dan engkar suami akan selesai eddahnya, maka yang dibenarkan suaminya dengan sumpahnya. Ini bab cerai dengan cerai yang eddahnya ikut bulan. Dia ada cerai ikut kandungan. Kalau hamil tunggu dia beranak. Jadi ada cerai mati. Ada cerai yang ikut bulan ni salah satu quru'. Al-mutallaqat yatarabbasna salah satu quru', orang yang perempuan diceraikan hendaklah dia tunggu eddahnya 3 kali suci. Jadi bila berlaku perceraian ada edah. Jadi bila suami nak rujuk, isteri kata dah habis dah, tempoh edah dah habis dah, bawa ke mahkamah. Bila bawa mahkamah, isteri kata dah habis, suami kata saya kira tak habis pun. Dia nak ikut mana? Ikut perkataan suami beserta dengan sumpah. Mestilah kata saya bersumpah, memang saya tahulah, saya dah kira edah ni masih ada edah lagi. Jadi hakim akan ikut cakap suami. Okey, Tuan Haji Syahri lagi. Kalau isteri tu perlu berapa lama? Kalau isteri tua perlu berapa lama eddahnya? Edah ni dalam bab edah pula ya. Saya kata tadi ada edah kalau mengandung sampai cerai. Kalau kematian suami salah satu asyrin wa asyra, arba'at asyrin asyra 4 bulan 10 hari. Kalau percerai hidup maka 3 kali suci. Dia bukan kira isteri tua ke isteri muda ke. Dia bukan kira tu Okey. Dan jadi ikut cakap suami. Hakim akan ikut cakap suami sebab suami lebih tahu. Yang keduanya ialah takut perempuan mengelak. Jadi sebab itu kena hakim dengan cakap suami. Kalaupun suami bohong, itu dengan Allah. Itu kaedahnya. Dan jika mendakwa isterinya selesai eddahnya yang lain daripada eddah bukan seperti bereddah dengan quru' atau beranak, maka dibenarkan dakwa isterinya jika patut. Tapi kalau
Edah ni edah lain, bukan edah bulan. Ya. Seperti edah kuruk. Ataupun beranak. Ya. Jadi kalau bulan tadi, arba'at asyrin wa asyra. Apa lagi? Ada bulan. Jadi kalau edah yang lain, kuruk ke, beranak ke, maka dibenarkan dakwaan isteri. Jadi hakim katanya ikut cakap isteri. Jika patut. Kalau dakwaannya bersesuai lah ya. Kalau dia kata dah cerai dah setahun dah, dia kata edah dah habis. Kalau katakanlah dia baru cerai baru seminggu 2 minggu, dia kata edah dah habis. Tu tak boleh pakai lah ya. Dia kata jika patut. Dan jika menyalahi adat sekalipun, walaupun menyalahi adat sekalipun, dalam bab yang lain daripada edah bulan, maka boleh pakai dakwaan isteri. Dan dibenarkan dakwa beranak yang sempurna jika ada masa antara jimaknya itu dan antara beranaknya 6 bulan dan 2 peludah. Dua namanya 2 lahzah ya. 2 lahzah. Kenapa peludah? Sebab dianggap sebagai satu anak yang sah taraf, ialah istilahnya 6 bulan 2 lahzah. 2 lahzah tu ialah lahzah pertama masuknya mani ke dalam rahim atau faraj. Yang kedua ialah lahzah kedua ialah lahirnya anak daripada rahim atau daripada faraj. Jadi kalau ada 6 bulan 2 hari, logiklah dianggap itu anak dia. Dan dari segi hukum fiqh pun sah taraf, boleh dibinkan kepada bapa. Jadi dalam kes yang seperti ini, kalaulah dia mengandung dan lahir anak dia, maksudnya daripada hubungan kelamin dengan suami dia sampai lahir anaknya itu, maka dia kata ada 6 bulan dia dah lahirkan anak dia. 6 bulan artinya eddahnya sudah habis. Kalau dah lahir anak, edah habis, maka suami tak boleh rujuk lagi. Jadi suami boleh rujuk ketika sebelum lahir anak. Tapi logik lah. Kalau 6 bulan tu logik lahir anak. Tapi dikira-kira suami kira tak sampai 6 bulan lagi. Jadi macam mana? Jadi kalau tak sampai 6 bulan lagi, artinya pertama mungkin anak tu bukan anak dia. Dia baru kahwin 4 bulan dah keluar anak. Itu lain pula kesnya. Artinya kena cek balik. Anak tu anak siapa, watik siapa, daripada suami ke atau pada orang lain. Nanti kita akan jumpa perbahasannya ya. Okey. Jadi yang penting, kalau dia kata memang saya masa awak ceraikan tu saya mengandung anak awak, sekarang saya dah lahirkan, iaitu berapa lama umur anak ni dalam kandungan awak? 6 bulan. 6 bulan 2 lahzah. Maka sahlah dakwaan dia, dan pada ketika itu dia punya iddah sudah berakhir. Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna. Perempuan-perempuan yang hamil, maka ajal mereka iaitu iddah mereka ialah ajalahunna an yada'na hamlahunna, iaitu melahirkan anak kandungan tersebut. Okey. Kemudian di mana lagi ya? Dan dibenarkan dakwanya beranak yang ada rupanya jika ada 120 hari dan 2 lahzah. Dan dibenarkan dakwanya dengan beranak mudrah, iaitu daging sekumpul 80 hari dan 2 lahzah. Jadi kalau
kalau lahir anak 120 hari, 120 hari lahir anak, tengok muka dia. Rupa dia macam mana. Kalau rupanya memang mirip muka suami dia, maka dah habislah iddah dia. Habislah iddah dia. Jadi kalau dia nak rujuk bolehlah, tapi kahwin baliklah. Artinya sah, anak tu anak yang sah. Tapi 120 hari biasanya matilah. Tak ada 120 hari baru masuk nyamuk ya. Jadi kalau berlaku keguguran biasanya matilah ya, kecil sangat ya. Tapi kalau hidup, tengok rupa dia. Rupa dia macam mana? Macam bapak dia. Betul lah. Anak tu memang anak halal. Dia lahir pada umur 120 hari. Artinya perempuan tadi yang mengandung lahirkan anak tu berumur 120 hari, 2 lahzah. Berarti sah. Dan bila lahir anak tu, berakhirlah iddah bagi suami. Suami tak berhak nak rujuk, kecuali pinang baru ataupun pujuk-pujuk kahwin baru. Okey. Dan dibenarkan dakwanya beranak yang ada rupanya jika ada 120 hari dan 2 lahzah. Dan dibenarkan dakwanya dengan beranak mudrah. Lahir-lahir segumpal daging. Dia kita kalau 40 hari dalam bentuk nutfah mani ya. Kemudian 40 hari lagi dalam bentuk alaqah, seketul darah. Kemudian 40 hari lagi mudrah, seketul daging. Yang fayunfakh fi ruh, kemudian baru ditiupkan roh. 120 hari baru ditiupkan roh. Jadi dan dibenarkan dakwanya dengan beranak mudrah, iaitu daging sekumpul 80 hari dan 2 lahzah. Kalau anak tu lahir 80 hari berarti kalau 40 yalah, kalau 40 80 hari kan, maksudnya dah meninggalkan nutfah, dah jadi alaqah dah masuk mudrah. Jadi dia lahir dalam keadaan mudrah, seketul daging. Biasanya kalau seketul daging ni dah ada tangan, dah ada rupa dan sebagainya. Nasiblah ya, boleh hidup, tapi jaranglah hidup ya, mati biasanya. Tapi kalau kata abang ceraikan dulu, saya mengandung, sekarang dah 80 hari saya lahirkan anak. Jadi tak kisahlah hidup ke mati, katakanlah anak tu hidup ataupun mati. Jadi dah habislah iddah sebab anak tu dah keluar. Jadi suaminya tak boleh rujuk balik kecuali dengan pernikahan yang baru. Dan jika mendakwa isterinya itu dengan selesai iddahnya dengan qurub, salah satu qurub ya, perempuan yang diceraikan suami, maka iddahnya 3 kali suci. Yakni dengan suci antara 2 haid dan talaknya pada tuhur, dan talak pula berlaku ketika dia suci. Jadi suami ceraikan dia kata suci, kemudian datang haid, kemudian datang suci, kemudian datang haid, kemudian datang suci. Jadi kalau 3 kali suci, dah sampai suci yang ketiga, artinya dah habis iddah dia. Jadi kalau diceraikan masa suci, kemudian haid, dia boleh rujuk lagi. Kemudian suci, dia boleh rujuk lagi. Kemudian haid, dia boleh rujuk lagi. Kemudian bila suci balik, maka itu dah 3 kali suci, bermaksud sudah habis iddahnya. Tempoh untuk suami merujuk sudah habis. Kalau nak kahwin balik, kena kahwin semula dengan akad nikah yang baru. Okey. Okey, yang talaknya pada tuhur yang dahulu daripada haid dengan 32 hari dan 2 lahzah. Ya. Jadi kalau campur-campur semua, suci, haid, suci, haid, suci,
haid suci ialah dalam lebih kurang 32 hari. 32 hari ya. Dan 2 lahzah. 32 hari ya. Okey. Ini bab perempuan ni. Kalau Puan Rosminah ya. Kalau belum buat tajuk lagi yang saya suruh, cuba buat tajuk ni. Ini bab perempuan ni ya. Macam mana boleh jadi 32 hari ya. 3 kali suci jadi 32 hari. Cuba buat perkiraan. Satu lahzah bagi suci, yang pertamanya dah satu lahzah lagi bagi masuk kepada haid yang ketiga. Itu maksudnya bila masuk je haid yang ketiga, maka dah habis iddah. Kalau kita kira melalui quru', ada ulama kata kira melalui haid, 3 kali haid quru' tu. Ada yang kira quru' tu 3 kali suci. Jadi dengan perkiraan cerai pada tuhur, bersih haid, bersih haid, 1 2. Kemudian haid dah masuk haid tu, maka sudah habis iddah. Lebih kurang 32 hari. Kemudian 2 lahzah. 2 lahzah tu ialah iaitu kata tadi, lahzah yang pertama ialah masuk pada lahzah yang pertama bagi suci, dan lahzah yang kedua ialah masuk ke dalam haid yang ketiga. Itu namanya dua lahzah 32 hari 2 lahzah. Dan adalah misal yang demikian itu seperti ia talak akan dia pada tuhurnya. Kalau dia talak pada waktu tuhur, waktu suci, yang tiada ia setubuh dengan dia. Bila dah suci, suami tidak mensetubuhinya, baru boleh ceraikan dia. Kalau dia setubuh balik, artinya dia dah masuk benih dia pada isteri dia itu. Dia tak boleh cerai. Kena cek balik, takut mengandung pula. Jadi tak boleh ceraikan ketika dia mengandung. Sebab itu kalau dia dah tuhur, jangan melakukan persetubuhan. Kalau dia nak ceraikan pada ketika itu. Okey, maghrib kita dah masuk. Kita berehat dulu, singgah dulu. InsyaAllah 8.55 ya. Ataupun 7.55 atau pukul 8 ya. InsyaAllah kita boleh mula 7.55. Kita sembahyang maghrib dulu. Lepas tu kita sempat ya nak berdiri sikit boleh. Sampai 8.55 kita sambung balik ya. Kelas pelajar kelas pakat, pondok pakat, dan juga yang lain-lain ya. Kalau bersedia untuk mengikuti perbincangan kita ni panjang. 2 lahzah Puan Rosminah ya. 2 lahzah maknanya tak payah tunggu bersih haid ketiga itu ke ustaz? Ya. Masuk saja haid ketiga tu, itu lahzah pertama. Dah cukup dah ya. Dah sampailah, dah habislah iddah dia. Okey, kita tangguhkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8.55 kita sambung balik.